Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua peserta. Terima kasih kepada Dr. Siti Suraini kerana menjemput saya sebagai speaker untuk Inocom 2020. Saya Encik Kua merupakan pensyarah operasi perhotelan yang sedang bertugas di Kolej Komuniti Sungai Petani. Tajuk yang ingin saya kongsikan pada hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana ataupun perjalanan saya bermula untuk menghasilkan idea inovasi dan pengalaman masuk pertandingan inovasi. Kisah seorang pendidik newbie dalam penghasilan idea inovasi. Sebelum ini saya tidak pernah terfikir bahawa saya dapat menghasilkan satu idea inovasi dan idea tersebut mampu bertanding dalam pertandingan inovasi. Disebabkan saya merupakan pensyarah yang baru masuk dalam sistem kolej komuniti, saya merupakan seorang yang tidak dapat berfikir secara kreatif sebenarnya sebelum ini. Tambahan pula, bila kita dalam sistem PPPT, kita perlu menghasilkan idea inovasi untuk syarat kenaikan. Dengan itu, saya pun mula berfikir idea yang boleh dimasukkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Sampailah saya pernah memohon kursus kreatif di dengan jabatan, tetapi masihlah tidak dapat membantu saya untuk menghasilkan idea inovasi. Sehinggalah saya sampai nak mohon dengan Tuhan, kata bahawa sila tolonglah berikan saya idea bagaimana untuk menghasilkan idea inovasi sampai tahap macam tu. Pada satu hari saya dapat satu idea. Idea tu cuma is a very simple idea dan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan sebelum saya nak masuk pertandingan, saya pun telah berjumpa dengan seorang senior staff untuk mendapat pandangan dan komen adakah idea inovasi saya boleh ataupun dapat dipertandingkan dalam pertandingan inovasi kebangsaan. Dan pensyarah tersebut pun berkata tak silap kalau bercuba. Okey, dan apabila kita masuk dalam pertandingan inovasi, sebolehnya kita jangan target dulu pingat kemenangan. Dia kata nanti kita akan kecewa kalau kita tak dapat. Bagi seorang yang newbie macam saya yang baru nak masuk dalam pertandingan inovasi, semestinya kita akan target untuk kemenangan. Dan pada tahun 2017 saya pun telah memasuki satu pertandingan inovasi dengan seorang. Saya buat idea ni seorang. So first time juga bentang seorang, first time buat setting up booth seorang. Dan idea saya cuma pakai laptop dan saya hanya bawa laptop dan poster dan alas meja lah. Dan pada hari kejadian, saya pun mula bentangkan idea inovasi saya yang tak seberapa ni dengan juri. Dan juri pun mula bertanya soalan. Dia tanya sama ada produk tersebut telah pernah hasilkan sebarang kajian, kertas kajian ataupun telah dibentangkan, pernah tak memasuki mana-mana pertandingan inovasi, adakah telah mendaftar hak cipta iaitu copyright dan sebagainya.
Pada masa itu saya pun baru masuk dalam pertandingan inovasi, so saya pun bagi tahu ke semua yang ditanya, saya belum mencapai lagi tapi dalam proses lah untuk memohon. Uh, So dekat sini kita nampak apabila kita nak menghasilkan satu idea inovasi, uh, bila nak masuk pertandingan kita perlu bersiap sedia dengan uh, copyright dulu. Kita perlu daftar hak cipta sebelum kita nak masuk sebarang pertandingan idea inovasi, disebabkan untuk melindungi idea produk kita. Dan seterusnya, produk yang kita nak hasilkan kita perlu melihat secara keseluruhan. Okey, untuk supaya apabila kita bertanding dalam pertandingan inovasi, kita dapat memberitahu kepada juri bahawa produk kita dah sampai ke tahap macam mana. Dan satu lagi yang paling penting adalah kita perlu ada kesinambungan, maksudnya ada continuous. Kita perlu teruskan idea ataupun produk inovasi yang kita dah hasilkan, dan kita bukan buat setakat dengan tujuan untuk mungkin nak mohon kenaikan pangkat ataupun kita dengan idea macam tu sahaja. Sebab kalau kita berhenti dekat situ, maka kita akan rugilah. Dan kita perlu juga masuk pertandingan inovasi yang lain-lain supaya kita dapat mendapat komen daripada juri. Sebab setiap pertandingan inovasi dia judging kriteria dia agak lain. Dan setiap kali kita masuk, kita boleh buat penambahbaikan daripada komen yang lepas. Untuk pertandingan yang semasa, kita dah boleh buat sedikit penambahbaikan hasil daripada komen daripada juri. Dan yang paling penting adalah impak lah. Kita menghasilkan satu idea inovasi, yang penting kita perlu tengok kepada impak, sama ada pengguna, kalau kita buat untuk pengajaran dan pembelajaran, adakah pelajar dapat diguna pakai dan bagaimana impak dia. Yang tu adalah penting untuk juri melihatlah. Dan kalau untuk produk makan, produk guna, kita perlu sampai ke tahap yang kita dah boleh jual. So maksudnya kita kena siap sekali dengan packaging, harga jualan, testimoni daripada pengguna yang sudah beli dan gunakan produk kita ni, supaya kita dapat tunjuk kepada juri kita dah sampai ke tahap tu, kita dah bersiap sedia untuk dikomersialkan. Sebab sekarang ni untuk bahagian komersial pun ada markah juga di situlah. So bagi yang baru nak masuk, baru nak cuba menghasilkan idea inovasi, jangan takut. Kita akan berasa takut, gemetar untuk kali pertama. Tetapi apabila kita dah masuk beberapa kali pertandingan inovasi, di luar situ kita akan membina keyakinan kita, dan kita dapat menerangkan dengan lebih baik, dan kita tahu bagaimana dan cara susunan kita nak terang kepada juri. Bagaimana idea flow tu kita akan nampak. Kalau kita semua masuk sekali, kita tak akan nampak lah benda tu. Dan akhir sekali, kita sebolehnya untuk setiap produk idea inovasi yang kita hasilkan, kita perlu buat kajian, sama ada kajian keberkesanan, untuk melihat sama ada produk tersebut boleh diguna pakai oleh pengguna, dan kita mendapatkan feedback daripada pengguna, dan seterusnya kita hasilkan kertas kajian tersebut, dan kita boleh bentangkan kertas kajian tu
di conference proceeding. So apabila kita dah buat sedemikian, apabila juri menanya sama ada kita dah pernah publish paper ke ataupun pernah bentang kertas kajian yang berkaitan dengan produk kita, so kita dah buat sebenarnya. So bagi yang baru nak mula menceburi dalam penghasilan idea inovasi ni, digalakkan, diteruskan, dan apabila dah masuk pertandingan dapat result, sebolehnya kita teruskan untuk membuat penambahbaikan untuk seterusnya supaya kita boleh buat penambahbaikan untuk produk tersebut untuk masuk ke pertandingan yang seterusnya lah. Okey, itu sahaja daripada saya. Sedikit sebanyak pengalaman saya menyertai pertandingan inovasi dan bagaimana saya menghasilkan idea inovasi. Sekian, terima kasih daripada saya.